Okey, Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid semua? Okey, moga semua murid berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Okey, hari ini saya akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk penyediaan dan pembuatan makanan. Okey, sebelum ni saya dah beri nota. Okey, jadi hari ini saya akan memberi penerangan tentang tajuk sarapan. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, murid-murid tahu tak apa dia sarapan pagi? Apa yang murid-murid faham tentang sarapan pagi? Sarapan pagi ialah apa dia murid-murid? Makanan yang diambil pada waktu pagi sebelum memulakan aktiviti harian. Ingat murid-murid, sarapan pagi ni sangat penting. Kenapa? Kita tidak boleh membiarkan perut kita kosong sebelum kita melakukan sebarang aktiviti. Kita lihat apa dia kebaikan sarapan pagi. Yang pertama, sebagai keperluan nutrisi. Maksudnya sarapan pagi tu adalah satu keperluan. Selain daripada makan tengah hari, minum pagi, makan petang dan makan malam. Dia maksudnya kalau kita ambil sarapan pagi, melengkapkan nutrisi kita. Yang kedua, sarapan pagi ni boleh menambahkan apa? Boleh menambahkan tenaga. Ingat murid-murid, bila kita ambil sarapan pagi ni, kita lebih bersemangat. Contoh kalau macam murid-murid pergi sekolah, tak sarapan pagi, dia akan membuatkan berasa lesu. Sebab tu sebenarnya doktor dan pakar nutrisi telah menjelaskan bahawa sarapan pagi tu penting. Bukan setakat untuk tenaga, tetapi sebagai kesihatan. Kalau kita tak ambil sarapan pagi ni, macam-macam penyakit akan mudah hinggap. Yang ketiga, sebagai keperluan sebelum memulakan sesuatu kerja. Kalau kita tak ambil sarapan, kita tak ada tenaga dan bersemangat untuk melakukan sesuatu kerja. Di samping itu juga untuk merangsang organ dalaman untuk bergerak. Kalau kita tak sarapan, automatik segala organ dalam badan kita ni tidak akan maksudnya tak ada makanan, jadi dia tak bekerja. Jadi dia tak boleh merangsangkan, sama juga macam otak. Bila kurang tenaga, jadi otak kita kurang berfikir. Seterusnya, sebelum kita belajar tentang sarapan, perlu kita tahu bagaimana caranya kita nak sediakan sarapan. Perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menyediakan sarapan pagi. Yang pertama, murid-murid kena ingat, makanan yang disediakan adalah dari bahan-bahan yang segar. Maksudnya sumber-sumber yang segar. Contohnya, telur tu pastikan tak busuk, sayur pastikan tidak layu. Maksudnya segar kerana sumber makanan yang segar memberikan nutrien yang baik. Yang kedua, bahan-bahan makanan yang disediakan mengandungi zat yang tinggi. Ingat kalau kita dah pilih makanan yang segar tu, biasanya makanan yang segar mempunyai zat yang tinggi. Ataupun zat yang tinggi ni tak adalah murid-murid sediakan sarapan yang tidak berkhasiat. Contoh makanan segera, macam Maggi tak sesuai untuk kita buat sarapan. Yang ketiga, makanan tersebut mengandungi serat bagi membekalkan tenaga. Sarapan ni murid-murid sama juga macam makan tengah hari, makan malam. Makanan yang bagus mempunyai sumber nutrien yang pelbagai. Serat juga penting. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pagi-pagi ada orang yang tak boleh ambil makan sarapan yang terlalu berat. Jadi dia ambil serat je. Apa contoh serat? Oat,
Nester. Maksudnya pun telah cukup memadai untuk memberikan tenaga. Okey, yang keempat, kena ingat sarapan pagi ni sebab pagi ni waktunya singkat. Okey, jadi makanan yang disediakan adalah mudah dan cepat supaya kadang-kadang kita masak bersungguh-sungguh tapi kita tak sempat nak sarapan. Jadi makanan tu mestilah tidak terlalu berat dan menyusahkan. Jadi kita dapat sarapan dengan selesa. Okey, yang kelima, gabungan warna yang menarik pada hidangan bagi menaikkan selera. Okey, contoh kalau masak nasi goreng, okey, letak carrot, okey, ada warna merah. Letak kubis, ada warna putih. Lepas tu letak ikan bilis. Jadi akan menambahkan selera untuk kita makan ataupun siapa yang hendak makan. Dan akhir sekali, hidangan perlulah mempunyai minuman panas dan sejuk. Okey, kalau macam kat Malaysia ni, budayanya kalau kita sarapan, kita minum dengan air panas. Contoh, air teh tarik, air kopi. Tapi kalau budaya barat, okey, kebanyakan mereka minum dengan jus buah-buahan. Pagi-pagi diorang minum dengan jus oren. Okey, murid-murid, kita sambung . Okey, jadi dalam tajuk ni kita akan mempelajari sarapan pagi ni terbahagi kepada dua iaitu sarapan tempatan dan sarapan antara bangsa. Sarapan tempatan ni maksudnya sarapan daripada negara kita Malaysia. Dan sarapan antarabangsa ni ialah daripada negara barat. Sarapan Malaysia ni pula terbahagi daripada sarapan Melayu, sarapan Cina, sarapan India. Dia mengikut budaya ataupun kaum yang terdapat dalam Malaysia. Dia berbeza setiap sarapan ni dia berbeza dengan kaum lain. Bagi sarapan antarabangsa pula dia terbahagi kepada dua iaitu sarapan kontinental dan sarapan American. Kita pergi kepada satu persatu. Kita pergi kepada sarapan tempatan yang pertama iaitu sarapan Melayu. Sarapan Melayu, ciri utama masakan Melayu. Biasanya penggunaan rempah ratus yang banyak. Santan, makanan berlemak dan pekat. Lengkuas serai, daun pandan, itu biasanya masakan Melayu. Cuba tengok pada gambar tu. Santan, rempah ratus dan daun pandan. Kalau tengok macam ni, bahan-bahan ni, cuba murid-murid teka. Ni biasanya masak apa? Masak nasi lemak. Nasi lemak adalah contoh sarapan Melayu. Selain daripada nasi lemak, macam-macam lagi. Contoh lempeng, kuih-kuih tradisional. Itu adalah contoh sarapan Melayu. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, sarapan India. Berbeza. Apa dia sarapan India? Dia menggunakan bahan-bahan seperti beras, tepung atta. Pernah dengar tepung atta? Tepung atta ni yang digunakan untuk membuat chapati. Dia juga menggunakan kacang. Kita tengok gambar di bawah tu. Itu gambar apa? Itu ialah gambar kacang dal. Kalau boleh ingat, setiap kali kita makan roti canai, mesti kalau kat kedai mamak tu dia hidangkan dengan apa? Dengan kacang dal ataupun kari. Selepas itu dia menggunakan apa? Dadih, yogurt, susu masam. Berbeza macam masakan Melayu tadi, dia menggunakan santan. Garam masala, daun ketumbar, daun kari dan minyak sapi sebagai bahan penambah perisa. Kalau kita lihat masakan ataupun sarapan India ni, dia rempahnya lebih
kuat daripada masakan Melayu. Maksudnya memang masakan India ni menggunakan rempah ratus yang lebih banyak. Okey, seterusnya ialah sarapan Cina. Okey, kalau sarapan Cina ni biasanya dia lebih bahan-bahannya pun lebih mudah sedikit. Okey, ni ialah kalau masakan Cina ni lebih kepada bawang putih halia, minyak bijan hasil beras. Okey, tengok contoh dalam gambar tu, itu adalah mi wantan. Okey, masakan Cina ni dia kurang rempah. Dia cuma biasanya banyak tumis dengan bawang putih. Jadi rasanya tidak sekuat rasa masakan Melayu dan masakan India. Okey, kita pergi kepada sarapan antarabangsa. Okey, kita terbang ke luar negara murid-murid. Okey, memandangkan COVID, jadi kita tak boleh ke mana-mana. Jadi kita tengoklah gambar saja. Okey, kita pergi kepada yang pertama, sarapan kontinental. Okey, ia berasal daripada negara Eropah. Okey, kalau sarapan kontinental ni, dia hidangannya lebih ringkas dan ringan. Contoh, roti bakar, croissant dan pastry. Tapi pasti ada buah-buahan. Ini budaya negara barat. Walaupun sarapan pagi, tapi dia mesti mengekalkan nutrien yang lengkap. Okey, lihat contoh dalam gambar tu. Okey, dihidangkan dengan apa? Buah strawberry, buah anggur. Okey. Samping tu ada, kalau roti tu sapuan jam, mentega, kaya. Okey, dan contoh minuman macam saya cakap tadi sama juga. Okey, air panas, kopi, teh. Tapi biasanya kalau budaya barat ni, dia lebih suka minum dengan jus. Okey, biasanya jus oren. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu sarapan Amerika. Okey, daripada mana? Mestilah daripada negara Amerika. Okey, biasanya dihidangkan dalam porsi. Apa maksud porsi? Kuantiti. Kuantiti yang banyak dan tinggi nilai kalori makanan. Maksudnya, dia berat. Mungkin macam makan tengah hari. Dia tidak seperti kontinental tadi. Dia ringkas dan mudah. Okey, contohnya apa? Okey, telur rebus atau goreng, daging, sausage, roti atau roti bakar dengan jam. Sama juga, tapi dia lebih berat. Tengok dalam hidangan tu. Okey, ada sausage, ada telur, ada kacang panggang. Okey, itu untuk satu hidangan. Okey, yang di sebelah pula, tengok dalam pancake tu ada telur. Okey, untuk minuman sama juga macam kontinental, dan kita ada kopi, teh dan jus buah-buahan. Okey, jadi murid-murid boleh lihat perbezaan. Okey, apa dia sarapan Cina, Melayu, India, kontinental dan sarapan Amerika. Okey, setakat ini saja untuk penerangan saya pada hari ini. Diharap murid-murid akan faham. Okey, seterusnya pada minggu depan saya akan menyambung juga, masih lagi di bawah tajuk sarapan pagi. Okey, terima kasih kerana mendengar.